Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzan Azmi dalam Sembang Kedai Kopi. Kali ini kita nak bawa cerita mengenai nelayan dan kita faham nelayan mempunyai peranan yang sangat penting dan sama penting dengan rakan-rakan kita seperti peladang, kita ada petani dan juga penternak. Ini kerana rantaian sumber makanan yang kukuh berupaya memberi jaminan sumber bekalan makanan kepada rakyat di negara ini. Menerusi program kali ini, kita akan bawakan dua tetamu yang akan berkongsi mengenai kisah di sebalik gelora 1001 cerita Sang Nelayan, iaitu kita bersama Muhammad Ikuan Abdul Rahman yang merupakan ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Johor Selatan. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan juga Jamaluddin Muhammad, Ketua Pengkalan di JT Pengkalan Penghulu Serkat atau kita kenali sebagai JT Santan Belada. JT Santan Belada. Sudah pastinya kedua-dua individu ini merupakan antara individu yang paling penting ataupun mereka yang mempunyai peranan penting dalam kalangan nelayan di kawasan ini. Mungkinlah kita secara santai-santai kita nak tahu jugalah bagaimana aktiviti perikanan khususnya di kawasan Pengkalan JT Pengkalan Hulu ini sendiri, Abang Ikuan. Okey. Kegiatan nelayan di JT Nelayan Laut Penghulu ni berjalan seperti biasa. Walau bagaimanapun banyak juga permasalahan setiap ahli setiap ahli nelayan hadapi. Seperti mana saudara saya sendiri, Cik Maidin, saya panggil dia Cik Maidin. Okey, Cik Maidin sendiri dia sebagai ketua nelayan di JT ini, dia sendiri sedia maklum apakah permasalahan nelayan-nelayan di kawasan Pengkalan inilah. Cik Widin, mungkin kita tahu nelayan di kawasan sini antara nelayan di kawasan pesisir pantai. Apa yang orang kata sebelum kita terus ke isu, kita tahu apa aktiviti mereka di sini, bagaimana pantai pencarian dan sebagainya. Saya boleh anggap kita ataupun kategorikan nelayan dekat Pengkalan Penghulu ni dia terbagi kepada 3 kelompok nelayan. Satu nelayan ni yang hanya menangkap udang kecil, udang saiz B dan udang saiz C. Yang ini saya anggap nelayan yang hari-hari dia melaut. Waktu dia melaut pun kadang 4 jam, 5 jam. Kemudian ada kategori nelayan yang kedua pula. Nelayan ni dia jadi nelayan yang lebih sikit. Dia akan menangkap udang besar, dia memancing, kemudian dia merawai, dan kategori yang ketiga inilah adalah nelayan yang saya anggap nelayan yang mempunyai pendapatan yang paling besar. Biasanya alat tangkap yang digunakan selain daripada jaring, rawai, dia juga ada bubu. Bubu ni alat tangkap yang bermusim. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan berlakunya kategori yang saya kategorikan tadi adalah kerana permasalahan Selat Melaka ni sendiri. Kawasan Selat Melaka ni daripada Tanjung Piai ni bawa ke Perlis, kawasan kami adalah kawasan yang paling sempit sekali. Kita berdiri kat JT ni, kita dah nampak Singapura. Kita pusing ke sana, kita dah nampak Indonesia, pulau Indonesia. Kita pusing ke sana, kita dah nampak Singapura. Jadi kami berada di persempadanan dua buah negara, Singapura dan Indonesia. Jadi kawasan ni menjadi begitu narrow, sempit. Jadi kami kena berkongsi kawasan yang sempit ni untuk lebih kurang 136 bot nelayan yang beroperasi di kawasan yang sempit ni. Untuk Pengkalan ni saja, tak termasuk Pengkalan yang di sebelah barat kami, Pengkalan Sungai Dian, pergi ke arah selatan, Pengkalan Tanjung Piai, Perepat, Sungai Boh, banyak sangat. Jadi kami kena berbagi-bagi alat tangkap supaya semua nelayan mendapat hasil tangkapan. Bila kita cakap mengenai hasil, Abang Iwan, mungkin di peringkat persatuan, bagaimana melihat kepada orang kata gerak kerja rakan-rakan nelayan keluar ke laut untuk menangkap ikan dan menjadi sumber memastikan sumber bekalan makanan kita terjamin. Mungkin di peringkat persatuan, mungkin apa antara orang kata bantuan-bantuan ataupun mungkin perancangan-perancangan ke apa benda? Okey, untuk kawasan sini seperti Cik Maidin cakap tadi, dalam kawasan kalau ikut parlimen kita ikut Tanjung Piai. Kawasan Parlimen Tanjung Piai ini sekitar kawasan Kukop, daripada Kukop sampai ke Jeram Batu kita mempunyai 17 pengkalan nelayan. Okey. Pihak Persatuan Nelayan setakat ini dapat membantu daripada segi, salah satunya kita memberi bantuan subsidi minyak, menolong nelayan untuk memohon bantuan subsidi minyak.
dan juga daripada pihak-pihak kerajaan. Kita mohon daripada pihak kerajaan supaya dapat bantuan subsidi wang sara hidup, dan juga untuk inisiatif yang lain kita cuba juga memikirkan pendapatan nelayan ni kalau ada daripada segi ternakan. Contohnya yang kita telah membuat pada peringkat kawasan ternakan kupang. Tapi ternakan kupang ni dia terbagi pada kawasan juga. Contoh macam kawasan sini, kalau kita nak buat ternakan kupang, mungkin dia tak sesuai. Pasal kita dah berapa kali cuba. Sekarang ni Persatuan Nelayan Johor Selatan ada buat di kawasan Pasir Gudang Baru sanalah untuk pendapatan nelayan. Tapi kalau fokus kawasan sini, yang kita sedia maklum, seperti Cik Mendan cakap, kawasannya sempit. Kita berhadapan dengan pembangunan yang padat sebenarnya. Pembangunan yang padat seperti penambakan pasir, apa semua dan sebagainya. Dan ini salah satu permasalahan nelayan sinilah. Bila kita bercakap mengenai permasalahan, bak kata Cik Mindy tadi, berkongsi 3 negara, Malaysia, mungkin rakan-rakan di Indonesia dan juga mungkin rakan-rakan di Singapura, kawasan yang agak sempit berbanding lokasi-lokasi di Selat Selatan. Jadi bagaimana orang kata antara permasalahan yang dihadapi lah dalam kalangan rakan-rakan nelayan? Saya sebenarnya nak menyambung nak menjawab soalan yang diutarakan pada Cik Wan tadi tentang food security ataupun apa yang disebut sebagai jaminan makanan. Rakyat Malaysia kita memerlukan lebih kurang 4,000 tan ikan satu hari. Tetapi dekat Malaysia sekarang kita produce lebih kurang 322 tan. Makna kita kurang ikan untuk keperluan rakyat Malaysia lebih kurang 3,000 lebih tan satu hari. Ini bukan satu benda yang kita boleh pandang ringan. Sepatutnya kerajaan perlu memandang serius masalah ni. Tentang keperluan zaman dahulu, ikan ni adalah satu sumber protein yang berasaskan makanan laut yang paling murah. Sumber protein yang paling murah. Sekarang dah jadi barang luxury. Tak semua orang boleh makan ikan. Ini kita tengok. Sebab apa? Sebab kadar atau stok ikan dalam negara kita semakin hari semakin berundung, makin busuk. Saya kembali kepada sejarah. Sebelum ni saya bekerja di industri. Saya mula menjadi nelayan sekitar tahun 2001. Saya mula jadi nelayan dekat Pengkalan Bulu ni tahun 2001 sebagai nelayan sepenuh masa. Waktu tahun 2001 tu, saya punya pendapatan sebagai nelayan, dengan hanya menggunakan alat tangkap pancing, kadang-kadang saya melaut satu malam saya boleh dapat RM1,000. Dalam satu bulan, paling kurang 2 hingga 3 kali, saya boleh dapat RM1. Harga ikan jenahak masa tu cuma RM28 per kg. Sekarang harga ikan jenahak dekat Johor ni, dekat JT ni, kalau kita pergi hantar dekat pasar, harganya RM62 hingga RM68 satu kg. Almost 2,5 kali ganda naik. Tetapi untuk dapat RM1,000 satu malam, dia perlukan masa mungkin 1 tahun 1 kali, jackpot orang panggil. Itu menunjukkan bahawa stok perikanan negara kita dah berada pada tahap kritikal. Dan ikan yang kita kesian, yang terkesan pertama adalah golongan nelayan. Tapi kalau kita pergi pada skop yang lebih besar, kita kesian kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Keseluruhan. Mereka terpaksa membayar harga yang mahal untuk membeli ikan. Betul tak? Yang itu sepatutnya dilihat sebagai satu kadar yang menyebabkan inflasi. Kurang daya mata wang kita. Disebabkan oleh permasalahan nelayan. Sebab itu ada kajian mengatakan tahun 2029 ikan akan pupus sama sekali. Dekat perairan kita sekiranya aktiviti-aktiviti yang berjalan pada hari ini, diteruskan. Jadi bagi saya merayu sangat-sangat kerajaan supaya mempunyai satu plan induk untuk menjaga sumber perikanan dalam negara kita. Apa dia sumber yang kepupus? Semua orang tahu. Sumber pollution, pembangunan pinggir pantai, alat tangkap pukat tunda. Ini semua dipanggil benda-benda yang memupuskan laut. Tetapi tiada kawalan. Walaupun ada peruntukan, apabila satu projek nak buat EIA, kena ada EIA, tak lulus EIA, kena buat DEIA, tak lepas itu ada pula rayuan dekat mahkamah, semacam-macam. Tapi apa nak jadi? Apa nak jadi? Contohnya sekarang saya tunjuk projek Benalek. Tambak pasir, konon nak majukan negara. Lepas tu dibiar begitu saja. Sedangkan kawasan itu adalah kawasan yang paling produktif untuk nelayan kawasan ni. Dan sekarang daripada 4 hingga 30 hingga 40 buah bot yang beroperasi kat kawasan itu dalam satu masa, sekarang 1 buah pun tak ada. Kawasan tu dah jadi
rosak. Jadi sumber perikanan kita habis. Ini masalah kita rugi bukannya sikit, angka dia kalau sikit. Macam itu juga kalau kita tengok daripada depan ni, kita tengok je depan ni kapal berlabuh. Sedangkan kapal ruang tangkap nelayan pantai ni kosong hingga 5 batu nautika daripada pantai. Kapal berlabuh cuma 1 batu lebih daripada pantai. Jadi dia dah mengambil ruang tangkap nelayan, macam mana nelayan nak produce? Betul? Kawasan tu jadi rosak. Jadi perlu ada satu perancangan yang teliti oleh pihak kerajaan untuk menjaga kebajikan nelayan. Untuk kebaikan bukan nelayan saja. Macam saya cakap, dia akan menjadi kepada keseluruhan masyarakat. Yang akan mendapat nikmat kalau kita menjaga nelayan. Okay, kita nak berehat seketika nanti, tapi saya nak tanya dalam masa beberapa minit lagi, saya tanya Abang Ikhwan, mungkin di peringkat persatuan antara cabaran-cabaran lah untuk mengurus permasalahan-permasalahan dalam kalangan rakan-rakan nelayan kita di Pekalan ini. Okey, kalau nak diceritakan tentang permasalahan, banyak permasalahan. Okey. Salah satu seperti macam Cik Meden cakap, penambakan. Penambakan setakat ini pihak Persatuan Nelayan kita ada membuat tuntutan supaya nelayan ni dapat daripada segi wang ihsan. Jadi diminta sangat daripada kerajaan negeri mengambil berat tentang isu-isu tuntutan ni. Untuk tuntutan nelayan ni lah. Pihak persatuan juga telah pun membuat bertemu dengan Esko Negeri, menyuarakan dan membincangkan permasalahan nelayan, tetapi hingga ke hari ini masih lagi belum kita dapat keputusan sama ada bagaimana daripada pihak kerajaan sendiri untuk melaksanakan bantuan tersebut. Salah satu juga kita sentiasa mendesak pihak kerajaan tentang bantuan-bantuan ataupun peruntukan yang sehingga ke hari ini masih lagi belum dilaksanakan. Seperti mana saya diberitahu pada tahun 2019 telah lulus satu peruntukan iaitu jeti nelayan, peruntukan baru untuk jeti nelayan Laut Bengkulu Serkat ni yang berjumlah RM1 juta daripada pihak kerajaan yang terdahulu. Sehingga hari ini masih lagi belum dilaksanakan. Dan persoalannya, mengapa benda tu masih lagi tergantung, sedangkan peruntukan tu kaum nelayan sangat-sangat memerlukan bangunan yang agak selesa. Jadi pihak Persatuan Nelayan Johor Selatan terus kejar hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini kita berurusan dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan juga pihak perikanan sendiri. Jadi minta sangat pihak kerajaan mengambil berat tentang peruntukan-peruntukan yang masih lagi belum dilaksanakan lah. Kalau kita dengar, ini merupakan baru cebisan pertama keluhan rakan-rakan nelayan di kawasan JT Pekalan apa dia panggil? Penghulu di Serkat. Pastinya kita rehat seketika, kita kembali dengan lebih banyak cerita dalam Sembang Kedai Kopi. Kembali dalam program Sembang Kedai Kopi, kali ini kita bawakan isu mengenai gelora ataupun di sebalik gelora 1001 cerita sang nelayan bersama-sama dengan Abang Ikhwan dan juga Pak Midin untuk kita bercerita lagi, panas tapi dalam keadaan yang cukup menghibah. Okey, kita nak bercakap mengenai pencemaran alam sekitar lah terhadap kesan-kesan mata pencarian golongan nelayan ni. Mungkin Pak Midin ataupun Abang Ikhwan nak cerita peringkat persatuan ataupun Pak Midin cerita orang kata keluh kesah lah nelayan di luar sana pasal environment punya isu. Saya mula dulu. Ya. Okey, kalau kita bercakap tentang environment ataupun apa yang disebut tentang kelestarian alam, saya melihat semakin hari ia semakin pupus. Ada satu kajian menyatakan bahawa melebihi 75% daripada sumber spesies marine yang berada di negara kita ini menggunakan hutan paya bakau atau sebagai nursery ataupun tempat tinggal kekal untuk anak-anak ikan ini. Ada udang dan semacam-macam spesies, sama ada berbentuk cengkerang, ketam, menggunakan hutan paya bakau sebagai tempat mereka bermain sebelum mereka
merasa diri mereka lebih aman ataupun kuat untuk melawan ekosistem yang lebih besar. Jadi sepatutnya sekiranya kajian ini menunjukkan satu benda yang besar, 75% daripada sumber spesies marin yang ada dalam negara kita ni menggunakan hutan paya bakau, sepatutnya kita menjaga hutan paya bakau kita dengan cermat dan hati-hati, mengelakkan sebarang eksploitasi, mengelakkan sebarang pembangunan di hutan paya bakau, mengkaji balik zon ZIA, zon industri aquakultur yang pakai hutan paya bakau supaya kesinambungan sumber perikanan kita terjaga. Tetapi hari ini kita tengok ada satu kegilaan baru masyarakat kita ataupun untuk apa kegilaan yang saya anggap satu kegilaan. Kita dah habis tabrak hutan, kita dah habis tabrak ini. Tiba-tiba kita nak tabrak kawasan persempadanan antara laut dan darat. Ini hutan paya bakau. Kita kena jaga betul-betul. Kemudian dengan banyaknya kapal-kapal yang berlabuh dekat pinggir pantai kita ni kan, yang melakukan, kebanyakan kapal ni melakukan operasi STS, ship to ship transfer. Yakni transfer minyak, masak minyak, kemudian jual pada kapal lain, transfer. Sudah tentulah berlaku kerosakan yang begitu. Saya ambil sebagai satu contoh lah. Contoh yang paling mudah, kalau mana nelayan-nelayan kat kawasan Tanjung Piai ni, Parlimen Tanjung Piai ni, dia orang faham betul. Dulu Kelong 5, kawasan Kelong 5 adalah kawasan yang paling produktif. Nelayan kami pun pergi kat sana jaring ikan, jaring udang, pergi mancing, pergi merawai. Itulah kawasan yang timur. Paling apabila dia menjadi pelabuhan tempat kapal berlabuh secara sementara, kawasan tu sampai sekarang habis. Sumber marin dia habis. Inilah yang akan berlaku dekat depan Pangkalan Mulu. Apabila kawasan ini diwartakan sebagai kapal berlabuh sementara di bawah Akta Pelabuhan Kukop, begitu banyak kapal dalam satu masa, kadang-kadang 30 lebih kapal berlabuh. Sementara, anchor ada yang berlabuh untuk melakukan STS. Ada pula yang berlabuh sementara untuk masuk ke port, keluar ke port. Mereka bukan hanya berlabuh, bahkan ada kerja baik polis yang ringan lah pada mereka, tetapi sebenarnya berat. Salah satu sebenarnya hos-hos yang untuk transfer minyak tu, yang rosak, dia buang je ke laut. Saya ada bahan bukti ke depan tu. Dengan minyak-minyaknya sekali kami terpaksa tonda dan bawa ke darat. Mengelakkan daripada bot-bot, bukan bot nelayan aja, mungkin bot APMM, bukan bot polis marin akan langgar benda lain, bot mereka akan pecah. Kami tonda, bawa kembali, ada kat depan sana sebagai bahan bukti. Yang saya katakan bahawa kapal-kapal ni barang-barang yang sepatutnya didispose dengan selamat tidak didispose dengan betul. Pasal dia kena bayar kalau dia buat. Dan kesannya nelayan. Kesannya nelayan. Bila kita cakap nelayan, macam saya cakap, dia akan pergi merebak kepada keseluruhan masyarakat yang terkesan daripada kesan kekurangan sumber perikanan yang mampu dibawa balik oleh nelayan. Dan kita juga nak tahu juga bagaimana saya faham persatuan ada delima di sendiri, kita dah dengar berada suara rakan-rakan nelayan. Nak bawa ke peringkat atas itu satu perkara yang agak mencabar. Jadi mungkin Abang Ikhwan boleh antara cabaran lah. Nak bawa isu environment ni bukan satu benda yang mudah. Okey, daripada pihak persatuan sendiri, kita mendengar keluh kesah daripada apa-apa permasalahan sekalipun daripada pihak nelayan. Contoh laporan-laporan apa yang berlaku pada pihak nelayan, contohnya pencemaran. Pihak kami di Persatuan Nelayan Johor Selatan akan membawa isu itu ke peringkat atasan. Seperti mana yang kita maklumkan, kita akan bertindak segera untuk membawa isu ni. Persatuan Nelayan Johor Selatan hanya membawa isu di peringkat atasan. Saya sebagai wakil ALP, Persatuan Nelayan Johor Selatan, minta sangat pihak kerajaan mengambil berat daripada segi pencemaran dan apa-apa permasalahan nelayan, minta disegerakan segala tindakan. Kalau ada berlaku pencerobohan daripada pihak nelayan-nelayan pukat-pukat tunda ke kawasan. Pasal kebanyakan, boleh dikatakan keseluruhan nelayan, 90% nelayan kawasan sini adalah kawasan nelayan pesisir pantai. Sekiranya ada pencerobohan daripada pukat tunda, sila laporkan pada pihak kami dan kami akan bertindak membawa isu ini kepada peringkat atasan. Pencemaran, kami akan membuat laporan kepada pihak maritim sendiri, maritim wilayah selatan, dan juga kami membuat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar sendiri untuk melihat dan diminta semua agensi kerajaan bertindak dengan segera. Kerana isu ni akan jadi besar sekiranya tidak diselesaikan dengan segera. Yang bermasalahannya ni
nelayan. Punca Pendapatan dia akan seperti kata Cik Maiden, bukannya kerugian kepada nelayan sendiri, dia akan impak dia terlalu besar akan keseluruhan masyarakat di kawasan sinilah. Contoh salah satu mungkin pusat-pusat pelancongan seperti Taman Negara, Tanjung Piai, semua akan terlibat. Jadi di peringkat persatuan sendiri minta sangat-sangat pihak kerajaan maupun khususnya lah pihak Kementerian Asas Tani dan Nelayan tolong ambil perkara ni secara serius demi kebajikan nelayan kawasan sini lah. Saya suka bila Pak Midin cerita mengenai pencemaran yang berlaku. Jadi Pak Midin, bila kita cakap pencemaran, tangkapan memang kurang. Bila kita tangkapan kurang, pendapatan kita kurang. Bagaimana pula dengan pendapatan orang kata nelayan ketika sekarang ada keadaan ekonomi agak kurang? Bagaimana survival rakan-rakan nelayan kita ni? Dia nelayan ni macam mana nak cakap? Dia sentiasa mengadaptasi perubahan. Apabila kita cakap mengadaptasi perubahan, pertama kita boleh cakap tentang perubahan yang rata-rata dekat dunia dipanggil climate change, perubahan cuaca. Kami cuba mengadaptasi dengan perubahan cuaca. Kalau dulu kita menggunakan alat tangkap yang macam gini, sekarang kita perbaiki alat tangkap macam gini. Kalau dulu zaman sekitar tahun 2000-2001 kita kurang menggunakan alat-alat elektronik sebagai alat tangkap yang lebih cekap. Sekarang nelayan rata-rata dah ada GPS, dah ada eco sauna. Untuk mengurangkan dengan membeli barang yang harga mahal tu, kita dapat mengurangkan kos pembelian minyak, masa melaut. Jadi sebenarnya sentiasa nelayan ni dia satu yang kreatif dan sentiasa mengadaptasi perubahan demi perubahan. Apabila katakan kita tidak berjaya menggunakan alat tangkap ni untuk membawa hasil pulangan, kita berubah kepada alat tangkap ni. Dia ada season. Ni musim ni kita kena guna alat tangkap ni. Musim ni kita tukar pada alat tangkap ni. Musim ni kita tukar. Ini dah masuk di musim. Dah nak masuk musim kita panggil musim barat laut. Dah nak pergi ke musim utara. Nelayan-nelayan bubu, kalau tengok bubu semua dah standby. Kita dah standby alat tangkap. Once kita time dia sampai je, semua sekali akan turun bubu. Waktu tu harga ikan pun tengah peak. Ikan jenaha akan sampai tahun ni insya-Allah RM115 1 kilo. Akan sampai pada harga tombol Cina ni. Pasal tahun lepas kita dah capai harga tu, kita target tahun ni kita akan capai lagi harga. 1 kilo RM115 time peak. Sebab tu saya cakap, jadi nelayan, yang saya lihat nelayan kat kawasan saya ni, mereka kreatif dan sentiasa mengadaptasi perubahan. Kalau cakap musim tengkujuh, sebenarnya saya anggap kawasan pantai barat ni, kita ni, Selat Melaka, kita tak ada musim tengkujuh. Kita boleh ke laut setiap masa. Kita bukan pantai timur yang ada monsun, ada apa. Kita tak. Kita boleh ke laut sepanjang masa. Cuma season, musim, kita nak peka dengan perubahan musim. Bila musim berubah, alat tangkap berubah. Bila musim berubah, alat tangkap berubah. Ini tak lama lagi udang akan sampai. Ikan akan sampai. Jadi kita dah standby, alat-alat tangkap ni kita dah standby untuk kita menghadapi perubahan musim. Jadi sebenarnya bukan satu isu sebenarnya. Bukan satu isu. Di peringkat persatuan, bagaimana bantuan disalurkan kepada nelayan-nelayan ketika orang kata nelayan ni kreatif dan mereka, orang kata survival dia mereka tinggi. Mungkin di peringkat persatuan bagaimana bantuan-bantuan disediakanlah? Okey, di peringkat persatuan kita ada membuat permohonan. Setakat ini bantuan daripada kita memohon daripada pihak kerajaan yang rasanya dah lama diloloskan. Salah satunya adalah subsidi minyak dan juga wang sara hidup untuk nelayan. Sebanyak RM300 setiap satu bulan lah, setiap seorang satu bulan. Dan juga bantuan ni akan disalurkan terus ke akaun setiap ahli nelayan lah, ahli nelayan yang berdaftar. Kita juga memohon pihak sekarang ni dalam proses kita memohon supaya wang e-Gracia diteruskan kepada semua pihak-pihak nelayan setakat ni. Kita ada lagi beberapa minit sebenarnya. Kita nak tutup diskusi ini. Satu perkara daripada Pak Midin yang perlu diberi perhatian pihak berkuasa selepas ini. Satu perkara saja dalam minit-minit terakhir. Pada saya perkara yang paling penting sekali ialah cara bagaimana kerajaan sama ada yang akan terbentuk nanti melihat nelayan itu sebagai suatu aset penting negara
kerana nelayan ini bagi saya dia satu aset negara. Kerana nelayan ini, tanpa nelayan maka lauk kita setiap hari adalah ayam. Dan ayam ni satu benda yang paling mudah sekali untuk dipermainkan di pasaran. Jadi kerajaan kena jaga nelayan, kena jaga stok perikanan negara-negara kita supaya nelayan dapat survival, rakyat dapat survival. Food security terjaga. Okey, di pihak persatuan sendiri mahukan satu perubahan sebenarnya. Kita mahu mengubah cara hidup nelayan daripada segi tangkapan apa semua. Kalau boleh segi pendapatan mereka ni akan bertambah. Tetapi segalanya memerlukan masa dan juga memerlukan sumber kewangan yang agak besar. Contohnya kita ada merancang nak buat tukun-tukun supaya sumber ikan untuk menaik mendapat manfaat, okey, tangkapan ikan tu. Minta juga pihak semua agensi yang terlibat dengan maritim dengan sumber tangkapan laut ni fokus minta kerajaan menyalurkan apa segi bantuan yang boleh menaik tarafkan kehidupan nelayan di kawasan Tanjung Piai ini. Terima kasih Baik Wan, Cik Midin kerana sudi berkongsi cerita rakan-rakan di JT ini. Dan sudah pastinya kita ingin bawakan suara nelayan untuk didengari oleh peringkat atasan. Sebelum berakhir, saya nak anda fikirkan bersama-sama saya, harapan bukanlah sebuah impian tetapi sebuah jalan untuk membuat mimpi menjadi kenyataan. Saya Fauzan Azmi mewakili kru penerbitan mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Sembang Kedai Kopi.